Kau ni memang idiot. Kau sanggup cakap muka orang ni muka setan. Kau ni betul-betul idiot lah. Korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Follow aku. Supaya apa? Lepas ini akan banyak lagi konten-konten yang aku buat. Terutamanya mengenai mesin masa. Tapi aku buat konten ni dulu. Sebab apa? Sebab orang ramai komen mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga korang, kalian-kalian di luar sana yang melihat konten ini, semoga korang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar kita hari ini supaya apa? Supaya kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Jadi itulah kekuatan dan asas kepada agama Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak react mengenai isu ini. Isu ini memang tersebar sehingga kan kita tengok keadaan umat hari ini, mereka sanggup mengatakan ataupun kepada ulama kita, ustaz-ustaz kita yang mereka menggelarkan mereka ini adalah syaitan. Allahu Akbar. Jadi first kali tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus straight to the point lah. Okey, first kali kita kena tahu sistem demokrasi ini dibuat adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab sistem demokrasi ini adalah sistem Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu Wa Taala tak reda dengan sistem pentadbiran negara kita dalam demokrasi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini disebabkan sistem inilah umat Islam terbahagi kepada banyak bahagian. Dalam hadis Nabi SAW dah bagi tahu pada kita hari ini, umat Nabi SAW ataupun umatku akan terbahagi kepada 73 golongan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak berpihak pada mana-mana side. Side sini ulama pun saudari Islam, side sini orang awam ataupun sesiapa saja pun orang Islam. Jadi aku ni tidak berpihak pada mana-mana side ataupun mana-mana bahagian. Semoga video ini dapat menyatukan kita sebagai umat Islam dan orang Melayu kita dapat bersatu hati atas tujuan, atas landasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korang pastikan tengok video ini sampai habis supaya kalian tidak salah faham. Seperti yang aku cakapkan tadi, tujuan sistem demokrasi ini adalah untuk memecah belahkan umat Islam. Sebab itu apabila adanya ulama dalam sistem pentadbiran ini, maka ulama ini akan dicaci, dihina dan diherdik. Sehingga ada yang sanggup mengatakan inilah muka syaitan. Na'udzubillah min zalik. Disebabkan sistem demokrasi inilah apabila ada ulama yang ambil bahagian, maka ulama ini pasti dan pasti akan diherdik, dihina, dicaci. Korang boleh tengok sejarah-sejarah yang berlaku sebelum ini. Sama saja macam Allah Yarham Nik Aziz dan macam-macam lah jenis ulama yang hari ini mereka ada sejarah. Ada sejarah seperti mana kita tahu siapa ulama-ulama yang terbabit dalam sistem pentadbiran negara hari ini. Tak kisahlah dia di kalangan bendera warna apa sekalipun, dia tetap ulama kita. Jadi kita sebagai orang awam dah tahu dah ulama ni memang ilmu dia tinggi, ulama ni mulia, ulama ni akhlak dia terbaik. Tapi apabila ulama dia masuk dalam bidang politik, maka pasti dan pasti kita akan nampak ulama kita akan dicaci. Umpamanya sistem yang wujud hari ini adalah untuk memberi ruang kepada ulama kita dipijak-pijak. Sememangnya niat asal ulama kita ni memang sangat baik. Yang baik itu memang dah bagus dah, memang baik. Tetapi apabila ulama kita masuk gelanggang yang telah dibina asasnya oleh Yahudi dan Nasara, maka inilah peluang untuk ulama ini dipandang hina. Memang sistem ini diwujudkan supaya hari ini orang Islam akan bergaduh. Orang Islam akan memandang
ulama sebagai sampah. Orang Islam akan memandang martabat seorang alim ulama ini boleh dicaci. Ulama ini menampakkan ulama pada hari ini bodoh dengan sistem demokrasi Yahudi Nasara yang mereka buat pada hari ini. Aku tak salahkan orang awam dan aku tak salahkan ulama. Tapi sebenarnya aku sangat-sangat tidak bersetuju mengenai sistem pada hari ini. Sistem pada hari ini sebenarnya membuka ruang supaya ulama kita hari ini ditindas. Sebab itu para ulama kena tahu game yang dibuat oleh Yahudi Nasara ni dalam sistem demokrasi ini. Sistem ini akan menghancurkan ulama-ulama kita. Sistem demokrasi ini akan menghancurkan Islam dan sistem demokrasi ini akan menghancurkan penyatuan umat Islam ataupun bangsa Melayu di tanah Melayu ini. Aku bagi perumpamaan. Dia umpama permainan bola sepak. Permainan bola sepak. Bila permainan bola sepak, misalnya kata alim ulama kita berpakaian jubah, pakai songkok, pakai serban. Korang rasa pihak lawan akan membiarkan ke untuk ulama ini menggelecek bola? Tak apalah, ini alim ulama, biarlah dia gelecek aku, biarlah dia bawa bola sesuka hati, biarlah dia menjaringkan gol. Tak brother. Bukan macam tu. Pasti dan pasti mereka akan ambil peluang untuk tackle, untuk patahkan kaki ulama ini, dan mereka pasti dan pasti akan membuatkan kecederaan pada alim ulama ini. Sistem ni umpama permainan bola sepak. Kalau alim ulama tidak tahu pasal game ni, maka pasti dan pasti dia akan cedera parah. Mereka akan cakap, inilah masanya untuk aku hentam Pak Janggut dalam game ini. Inilah peluangnya. Jadi bro, aku nak bagi tahu memang sistem demokrasi ni memang jahat gila. Orang kata jahat gila kinzirnya. Sistem ini akan hanyutkan ulama. Sistem ini lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Jadi sebab itu sebenarnya ulama kena tahu dan kena kenal game yang dimainkan oleh Yahudi Nasara. Sebab tu kalau kita tengok alim ulama yang betul-betul yang mursyid, mereka akan jauhkan diri mereka daripada sistem yang batil ini. Mereka akan jaga nama mereka, mereka akan jaga kemuliaan yang Allah bagikan pada mereka ni. Jadi aku nak beritahu pada korang, aku ni tak tahu apa-apa, aku ni tak pandai, aku ni bodoh. Aku cuma boleh bercakap je dan aku boleh suarakan. Inilah yang aku mampu buat. Jadi setiap apa yang aku cakap ni bukanlah aku yang betul. Aku banyak kekurangan, aku banyak kesalahan, aku banyak benda yang aku tak tahu lagi. Tapi inilah saja cara untuk aku nak bagi tahu pada korang supaya hari ini orang Islam bersatu. Supaya hari ini orang Melayu kita menjadi saudari Islam yang terbaik. Sebenarnya semua orang tahu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi pada hari ini, baki-baki hayat hidup yang kita ada ni, kita kena fikirkan macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Kita sebenarnya perlu bergabung. Supaya apa? Ini menjadi penyatuan umat. Mungkin alim ulama, ilmu dia tinggi, tapi amalan dia sedikit. Bagi orang awam, mungkin ilmu agama orang awam ni sedikit, tapi amalan dia tinggi. Sebab tu ada juga orang awam sehinggakan dia boleh zikir sehari 30,000, 100,000. Tak mustahil. Sebab memang ada orang-orang yang seperti ini. Jadi inilah tujuannya Allah SWT beri kelebihan dekat sini, kekurangan dekat sini. Allah SWT bagi kelebihan dekat sana, kekurangan dekat sana. Supaya apa? Semua alim ulama, orang awam boleh bersatu. Jadi kita ni sebenarnya kita kena mempertahankan ulama kita. Sebab tu kita ni kena jadi shield, menjadi pelindung kepada ulama kita supaya apa? Tiada tomahan ataupun tiada fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Jadi ulama ini adalah penyuluh jalan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Tak payahlah kita nak action dengan ilmu-ilmu yang kita ada. Sebab sebenarnya kita ni lebih banyak tak tahu daripada yang kita tahu. Kita ni kena bersatu. Betul-betul kena bersatu dan jangan bagi peluang langsung pada syaitan untuk memecah belahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila kita nak ego? Sampai bila kita nak gah dengan kelebihan yang Allah bagi, yang Allah pinjamkan pada kita? Kalau kita tak boleh terima teguran, kita tak boleh orang kritik kita ni apa bezanya kita dengan syaitan? Apa bezanya kita dengan iblis? Laknatullah.
masih lagi tak nak sedar yang kita ni diperalatkan, dipergunakan oleh sistem Yahudi Nasara ini untuk memecah belahkan umat Islam. Sampai bila kita nak jadi bodoh? Ayuh, bangkitlah Islam. Ayuh, bangkitlah Melayu Islam. Kita nak kuatkan Islam, semua lelaki Islam kita kena jaga solat 5 waktu. Terutamanya waktu solat berjemaah, waktu subuh. Kita kena pelihara solat subuh kita dan 4 fardu yang lain. Kita kena letakkan diri kita dalam rumah Allah SWT. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita bersatu dalam rumah Allah, masjid, maka pasti dah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan pada orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan pada orang Islam. Jadi hari ini orang-orang lelaki kita menjadi lembik, orang-orang lelaki kita menjadi soleha, orang-orang lelaki kita menjadi arbuk, sehingga mereka lemah. Sebab apa? Sebab tak jaga hubungan dengan Allah dan tidak menghadirkan diri ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Melayu ataupun Islam tidak akan kuat, tidak akan menang selagi kita tidak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi masih lagi ada renggang ataupun masih lagi hanya ada saf yang pertama, yang kedua dalam solat fardu tidak ramai seperti solat Jumaat, maka kita belum lagi menang. Kita nak menang, kita kena jaga solat. Cuma aku nak ajak kita ni sama-samalah untuk perbaiki diri kita untuk akhirat kita. Akhir kalam daripada aku, akhir zaman ini kita kena bersatu, kita kena saling lengkap-lengkapi untuk menjadikan Islam ini kuat. Jangan kita berpecah belah. Dan aku doakan supaya video ini akan menjadi tauladan ataupun video ini akan dapat sebagai asbab untuk menyatukan umat Islam. Jangan kita berpecah belah disebabkan politik. Kita kena bersatu di landasan yang betul. Macam mana kita kena ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita kena jaga rumah Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah. Kita kena jaga solat berjemaah kita. Ingat ya, yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni baru betul.